Alkitab Berita Baik, Kejadian 4:18. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pokok-pokok keramat, tempat beribadat di Mamre. Pada masa itu, hari sangat panas dan Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Apabila dia menjenguk, dia nampak 3 orang berdiri di situ. Abraham segera berlari untuk menyambut mereka. Dengan bersujud, dia berkata, "Hai tuan-tuan, janganlah terus lalu tanpa singgah sebentar. Perkenankanlah saya melayani tuan-tuan. Biarlah saya mengambil air untuk membasuh kaki tuan-tuan. Silakan tuan-tuan melepaskan lelah di bawah pokok ini. Saya akan menghidangkan makanan sekadarnya supaya tuan-tuan mendapat tenaga untuk meneruskan perjalanan. Tuan-tuan sudah menghormati saya dengan sudi singgah di tempat kediaman saya ini." Mereka menjawab, "Terima kasih kerana kebaikanmu. Kami akan singgah." Abraham segera masuk ke dalam kemah dan berkata kepada Sarah, "Cepat, ambillah tepung yang terbaik dan buatlah roti." Kemudian Abraham berlari ke tempat kawanan ternakannya dan memilih seekor anak lembu yang muda dan gemuk. Dia memberikan anak lembu itu kepada orang suruhan yang segera menyiapkannya. Selepas itu, Abraham mengambil sedikit krim, sedikit susu dan daging yang sudah dimasak, lalu menghidangkan semua itu kepada tetamunya. Semasa mereka makan, Abraham sendiri melayani mereka di bawah pokok. Kemudian mereka bertanya kepada Abraham, "Di manakah isterimu, Sarah?" "Di situ, di dalam kemah," jawab Abraham. Satu daripada mereka berkata, 9 bulan lagi aku akan kembali. Pada waktu itu isterimu, Sarah, akan mempunyai seorang anak lelaki." Sarah sedang memasang telinga di pintu kemah di belakang tetamu itu. Abraham dan Sarah sudah lanjut usia dan Sarah sudah mati haid. Oleh itu, Sarah tertawa dalam hati dan berkata, "Aku yang sudah tua dan layu begini, mana boleh masih ingin berseketiduran dengan suamiku? Lagipun suamiku sudah tua." Kemudian Tuhan bertanya kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Bolehkah aku melahirkan anak sedangkan aku sudah tua?' Adakah sesuatu yang terlalu sukar bagi Tuhan, sebagaimana yang telah aku firmankan, 9 bulan lagi aku akan kembali ke sini. Pada waktu itu, Sarah akan mempunyai seorang anak lelaki." Oleh sebab Sarah takut, dia menafikannya. "Saya tidak tertawa," katanya. Tetapi Tuhan menjawab, "Engkau memang tertawa tadi." Kemudian ketiga-tiga tetamu itu meninggalkan tempat itu, lalu pergi ke suatu tempat. Di situ mereka dapat memandang kota Sodom. Abraham mengikut mereka untuk menghantar mereka meneruskan perjalanan. Tuhan berfirman dalam hati, "Aku tidak mahu merahsiakan perkara yang akan aku lakukan daripada Abraham. Keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan aku akan memberkati semua bangsa di bumi kerana dia. Aku sudah memilih dia supaya memerintah anak-anak dan keturunannya untuk taat kepadaku dan melakukan hal yang benar dan adil. Jika mereka berbuat demikian, aku akan memenuhi segala janjiku kepada Abraham." Selanjutnya, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Ada tuduhan yang berat sekali terhadap penduduk Sodom dan Gomora, dan memang dosa mereka itu sangat besar. Oleh itu, aku hendak turun ke sana untuk menyiasat sama ada tuduhan yang sudah aku dengar itu benar atau tidak." Kemudian 2 daripada tetamu itu berangkat menuju ke Sodom, tetapi Tuhan tinggal dengan Abraham. Abraham menghampiri Tuhan dan bertanya, "Benarkah engkau mahu membinasakan orang yang tidak bersalah bersama dengan orang yang bersalah? Jika terdapat 50 orang yang tidak bersalah di dalam kota itu,
adakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Tidakkah engkau mahu mengampuninya untuk menyelamatkan yang 50 orang itu? Tentu engkau tidak mahu membunuh orang yang tidak bersalah bersama dengan orang yang bersalah. Tentu tidak. Engkau tidak mungkin berbuat demikian. Jika engkau berbuat demikian, orang yang tidak bersalah akan dihukum bersama dengan orang yang bersalah. Itu tidak mungkin. Hakim bagi seluruh bumi tentu bertindak dengan adil. Tuhan menjawab, jika aku mendapati 50 orang yang tidak bersalah di Sodom, aku akan mengampuni seluruh kota itu kerana mereka. Abraham berkata lagi, ampunkanlah kelancanganku, kerana tidak henti-henti bercakap denganmu, ya Tuhan. Aku ini hanya manusia dan tidak berhak untuk mengatakan apa-apa pun. Tetapi mungkin hanya terdapat 45 orang yang tidak bersalah dan bukan 50 orang. Adakah engkau memusnahkan seluruh kota itu disebabkan kurang hanya 5 orang? Tuhan menjawab, aku tidak akan memusnahkan kota itu jika aku mendapati 45 orang yang tidak bersalah. Abraham berkata lagi, mungkin hanya terdapat 40 orang. Tuhan menjawab, aku tidak akan memusnahkannya jika aku mendapati 40 orang. Abraham berkata, ya Tuhan, janganlah murka jika aku bercakap lagi. Bagaimana pula jika terdapat hanya 30 orang? Tuhan berfirman, aku tidak akan melakukannya jika aku mendapat 30 orang. Abraham berkata, ampunkanlah kelancanganku, kerana tidak henti-henti bercakap kepadamu, ya Tuhan. Bagaimana jika hanya ada 20 orang? Tuhan berfirman, aku tidak akan memusnahkan kota itu jika aku mendapati 20 orang. Abraham berkata, ya Tuhan, janganlah murka. Aku akan bercakap hanya sekali lagi. Bagaimana pula jika terdapat hanya 10 orang? Tuhan berfirman, aku tidak akan memusnahkannya jika aku mendapati 10 orang. Selepas Tuhan berfirman kepada Abraham, Tuhan pergi. Lalu Abraham pulang ke rumahnya.